Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya bertajuk Mahathir saman Anwar RM100 50 juta ringgit. Dr. Mahathir Mohamad memfailkan saman berjumlah RM150 juta terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan bahawa dia menggumpul kekayaan pribadi ketika berkuasa. Peguam Mahathir memfailkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi di Shah Alam 2 hari lalu. Pada 17 April lalu, Mahathir dilaporkan akan meneruskan tindakan undang-undang selepas Anwar tidak mematuhi surat tuntutan agar membuat permohonan maaf terhadapnya berhubung dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar di Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac lepas. Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar dalam ucapannya itu membawa maksud dia membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan harta, aset atau saham milik keluarganya. Menurut salinan penyataan tuntutan, Mahathir mendakwa Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Plaintiff mendakwa dakwaan itu telah mencemarkan imej plaintiff sebagai negarawan yang merupakan bekas Perdana Menteri 2 kali, reputasi sebagai ahli politik dan pemimpin yang dihormati di Malaysia dan seluruh dunia. Mahathir mendakwa dakwaan itu bukan sahaja merosakkan imej dan reputasinya, tetapi turut memalukan dirinya serta ahli keluarganya. Ahli politik veteran itu mendakwa bahawa dakwaan itu telah menjejaskan sokongan dan kepercayaan kepadanya dalam bidang politik, perniagaan dan atau peluang pendapatan. Plaintiff mendakwa kesemua anaknya adalah individu yang berjaya dalam dunia perniagaan tanpa campur tangan beliau atau sebarang salah guna kuasa oleh beliau sebagai Perdana Menteri ketika itu. Mahathir menegaskan saman fitnah itu harus dijadikan pengejaran kepada mana-mana pemimpin agar tidak sekali-kali mengeluarkan kenyataan berniat jahat untuk memburuk-burukkan mana-mana individu. Tambahan, mengambil faktor posisi defendant sebagai Perdana Menteri yang mempunyai kuasa dan atau tenaga kerja untuk menyelidik dan atau memastikan sebarang fakta sebelum ia dituturkan, plaintiff sepatutnya berkelayakan untuk menuntut sejumlah wang ganti rugi tauladan yang tinggi sebagai pengajaran kepada mana-mana menteri dan atau pemimpin untuk tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan tanpa usul pereksa dan untuk tujuan mengumpul political points sahaja, katanya. Dalam saman itu, Mahathir menuntut ganti rugi am sebanyak RM50 juta dan ganti rugi tauladan RM100 juta ringgit. Mahathir memohon perintah mahkamah supaya Anwar mengeluarkan permohonan maaf bertulis dan menarik balik dakwaan itu dengan serta-merta. Plaintiff juga menuntut ganti rugi pada kadar 5% setahun dari tarik writ saman difailkan sehingga penyelesaian penuh kos dan apa-apa relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Saman fitnah itu ditetapkan untuk pengurusan kes di Mahkamah Tinggi di Shah Alam pada 31 Mei ini. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Sinar Harian bertajuk Pemimpin PAS jumpa Tun Mahathir, tanda tangan proklamasi orang Melayu. Berita penuh, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu telah menyatakan sokongan terhadap proklamasi orang Melayu yang diasaskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perkara tersebut didedahkan pembantu bekas ahli parlimen Langkawi iaitu Abu Bakar Yahya melalui hantaran di Facebooknya pada Rabu. Menurut Abu Bakar, beberapa pemimpin parti dan juga Abdul Hadi mengadakan pertemuan dan telah pun menandatangani proklamasi berkenaan. Beberapa pemimpin tertinggi PAS yang diketuai Abdul Hadi Awang telah pun menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya pada hantaran tersebut. Turut kelihatan bagi menyatakan sokongan adalah Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, Mokhtar dan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan, selain penolong Setiausaha Agung PAS Pusat, Muhammad Syahir,
C. Sulaiman. Sementara itu, Ahli Parlimen Marang melalui perkongsian video di Facebook rasmi Proklamasi Orang Melayu menyifatkan sokongan yang diberikan terhadap proklamasi berkenaan adalah sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia. Tonggaknya pada bangsa dan kaumnya. Kerana perjuangan memerlukan tonggak bangsa baharu ada kekuatan. Kalau tidak, tak ada kekuatan. Bukan kita fanatik kaum, tetapi itu asas, kata Abdul Hadi. Selain itu, beliau turut menegaskan bahawa dakwaan proklamasi tersebut bersifat perkauman adalah tidak benar. Saya rasa tak boleh perkauman. Masa kita dah memerintah selepas merdeka, dah berpuluh-puluh tahun tak pinggirkan kaum lain. Kita terima hakikat yang ada itu, tetapi mesti menerima realiti Malaysia ini kaum asal dan majoriti orang Melayu saya sokong, katanya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Siti Bainun diperintah ke penjara Kajang hari ini. Berita penuh, Mahkamah Session di sini pada Rabu memerintahkan pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali menjalani hukuman di penjara Kajang serta merta pada Rabu. Hakim Izra Lizam Sanusi memutuskan demikian selepas mendapati wanita berusia 31 tahun itu gagal menunjukkan keadaan luar biasa bagi membolehkan mahkamah membenarkan permohonan penangguhan hukuman terhadapnya. Permohonan tertuduh untuk penggantungan ditolak, maka mahkamah memerintahkannya menjalani hukuman penjara serta merta, katanya. Siti Bainun dikenakan hukuman itu selepas didapati bersalah mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down dikenali Bella 2 tahun lalu. Sekian berita, salam Malaysia Madani.